Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan negara Brunei Darussalam mengakui kepentingan teknologi sebagai kaedah bagi mencana peluang-peluang perekonomian yang baharu. Dalam hubungan itu, Tita Baginda, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC perlu memperkembangkan potensi teknologi dan pendigitalan bagi transformasi industri, menggalakkan inovasi dan pembangunan infrastruktur. Bertitah pada mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM ke-28 secara maya dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman semalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia memuji New Zealand atas kejayaannya dalam memacu usaha-usaha pemulihan di rantau Asia Pasifik dan menghargai bahawa di bawah kepimpinan New Zealand, APEC telah memaparkan kesepaduan dalam tindakan-tindakannya menangani impak-impak COVID-19. Baginda juga bertitah mengucapkan selamat maju jaya kepada Perdana Menteri Thailand selaku bakal pengerusi APEC dalam berusaha untuk memastikan masa depan yang inklusif, mampan dan makmur bagi rantau Asia Pasifik. Mesyuarat APEC yang telah dipengerusikan oleh Puan Yang Terutama, The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand selaku pengerusi APEC bagi tahun 2021, antara lainnya memberikan tumpuan kepada pemulihan daripada COVID-19 untuk membangun kemakmuran rakyat dan generasi masa hadapan. Pada mesyuarat itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa ekonomi global masih lemah dan banyak lagi yang perlu dilaksanakan bagi pemulihan yang lebih mampan. Mengambil maklum bahawa APEC telah sepakat dengan visi yang sama pada tahun lalu untuk dicapai menjelang 2040, negara Brunei Darussalam mengalu-alukan pelan tindakan Aotearoa yang akan memandu usaha-usaha APEC di masa hadapan. Dalam hal ini, Baginda telah mengongsikan 3 perkara. Pertama, titah Baginda, APEC perlu menghidupkan semula dan memperkembangkan aktiviti-aktiviti perdagangan dan perekonomian. Usaha-usaha perlu memfokuskan kepada mengekalkan pembukaan pasaran, mengukuhkan rantaian nilai global dan memastikan sistem perdagangan pelbagai hala yang bebas, terbuka dan telus di bawah kawalan Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. APEC perlu menyediakan persekitaran yang kondusif bagi perniagaan-perniagaan, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk kembali pulih dan berkembang. Kedua, APEC perlu memastikan kesihatan dan kesejahteraan sosioekonomi penduduknya, terutama sekali bagi yang teruk terjejas oleh pandemik. Untuk itu, APEC perlu menganjurkan dasar yang memastikan mereka memperolehi pendidikan yang berkualiti, perkhidmatan penjagaan kesihatan awam yang asas dan bantuan sosial yang mencukupi. Baginda juga bertitah menyatakan bahawa pembaharuan-pembaharuan juga perlu untuk menyediakan pekerjaan yang berkualiti, pasaran buruh yang inklusif dan tenaga kerja yang siap siaga masa hadapan. Sehubungan ini, inisiatif-inisiatif APEC akan dapat mendukung usaha-usaha dalam mengembangkan bidang-bidang tersebut ke arah pembangunan manusia era baharu. Terakhir sekali, APEC perlu melaksanakan agenda hijau dan pertumbuhan yang mampan. We recognize that there is no one-size-fits-all approach to undertake this, given economies' different levels of development. APEC, as an incubator of ideas, can value add to the climate actions agenda. There are opportunities for us to share best practices and policy actions that will support the transition to a lower emissions future. Terdahulu sebelum itu, pengerusi APEC 2021 dalam ucapan pembukaannya antara lainnya mengambil maklum bahawa ekonomi APEC telah mengalami pengurusan pandemik COVID-19 yang unik ke arah mempercepatkan pemulihan ekonomi, memastikan perniagaan-perniagaan mampu bertahan serta memastikan pekerjaan untuk orang ramai
dan mempertahankan respon yang saksama. Puan Yang Terutama The Right Honourable juga menggesa untuk memperkukuhkan lagi penglibatan belia dalam rantau APEC dengan memastikan kerjasama dan masa hadapan digital untuk semua. Dalam mesyuarat ini, para pemimpin juga telah mendengarkan pembentangan daripada Kristalina Georgieva, pengarah urusan dana monetari antarabangsa IMF, yang antara lainnya menekankan bahawa risiko terhadap pemulihan daripada pandemik telah meningkat, termasuk perbezaan pendapatan ekonomi APEC memandangkan terdapat tahap vaksinasi dan ruang fiskal yang berlainan, peningkatan tekanan inflasi serta keperluan untuk mentransformasikan ekonomi untuk menjadi lebih digital dan inklusif. Para pemimpin juga menyeru sokongan berterusan APEC terhadap sistem perdagangan pelbagai hala yang berdasarkan peraturan dan terbuka dalam mencapai pemulihan inklusif dan mampan untuk rantau ini, termasuk melalui pelaksanaan perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang tepat pada masanya. Bagi menyokong usaha mempercepat pemulihan ekonomi, para pemimpin turut mengalu-alukan pemudah cara perdagangan bersandarkan teknologi digital dan inovasi serta peningkatan mobiliti barangan dan manusia. Selain itu, APEC juga perlu mempertimbangkan bagi keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dalam menangani isu perubahan iklim demi memastikan manfaat dapat diraih bersama. Perdana Menteri New Zealand semasa menyampaikan ucapan penutupan menggesa APEC untuk giat berusaha ke arah mencapai akses universal kepada vaksin serta menangani halangan bagi mendapatkan liputan vaksinasi maksima. APEC dapat berusaha untuk menyokong pergerakan rentas sempadan serta meningkatkan peluang-peluang dan keberhasilan sosial bagi penduduk-penduduknya. Disebabkan kesan-kesan COVID-19 yang tidak seimbang, APEC boleh menyelaraskan pemulihan dengan matlamat jangka panjang untuk mencapai ekonomi yang mampan dan inklusif. Pada penghujung mesyuarat, deklarasi ketua-ketua ekonomi APEC diluluskan dan Pelan Tindakan Aotearoa disahkan. Pada menjunjung titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 29 Oktober 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 16 hingga 30 November 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan.
Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut, layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn, palang Travel Portal atau hubungi Travel Hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 48 tahun yang mana punca kematian dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Sementara itu, satu kes kematian yang dilaporkan pada 11 November 2021 telah disahkan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 51 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,172 orang. Terdapat 10 tambahan kes-kes baru kepada 6 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat ke beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 17 kes. Satu kluster baru iaitu kluster JPCC Dormitory adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Manakala terdapat 24 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 125 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,447 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 627 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, 3 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,356 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 555,315 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 12 November 2021, 5,327 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ia termasuk 1,656 golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 378,120 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 87.9% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 295,458 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 68.7% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Dewan Sekolah Rendah Nahkoda Ragam Abdul Rashid Kampung Menunggul pada Ahad 14 November 2021 dari jam 10 pagi sehingga 2.30 petang, khusus bagi penduduk Kampung Menunggul dan sekitarnya. Penduduk dialu-alukan untuk hadir bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dos kedua, dan klinik vaksinasi ini juga dibukakan secara walk-in bagi penduduk yang berumur 18 tahun ke atas dan belum lagi menerima vaksinasi COVID-19.
Pusat Kesihatan Lamunin yang akan diadakan pada hari Isnin 15 November 2021, Rabu 17 November dan Khamis 18 November 2021 dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang. Khusus untuk penduduk di Mukim Lamunin, Ukung, Rambai dan sekitarnya yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 dan bagi penduduk kampung yang dijadualkan untuk suntikan vaksin dos kedua. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport, kad atau nombor BRUHIMS jika ada, dan kad vaksinasi COVID-19, iaitu hanya bagi mereka yang menerima suntikan dos kedua. Bagi mereka yang memerlukan bantuan kenderaan untuk dibawa ke klinik, mereka bolehlah memaklumkan kepada ketua kampung dengan memberikan maklumat seperti nama penuh, alamat, nombor kad pengenalan dan nombor telefon. Manakala bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 12 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 9 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. 11 orang terdiri daripada warga emas dan orang kurang upaya dari 7 buah rumah hari ini menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi program perkhidmatan vaksinasi ke rumah-rumah yang dijalankan di Kampung Momong di daerah Blaid. Perkhidmatan ini memberikan suntikan vaksinasi kepada sesiapa yang tidak dapat menghadiri ke pusat kesihatan atas sebab masalah kesihatan. Bagaimanapun mereka perlu mendaftar atau didaftarkan terlebih dahulu melalui ketua kampung sebelum urusan vaksinasi dilaksanakan. Perkhidmatan ini jelas memudahkan penerimaan vaksinasi COVID-19 khususnya warga emas dan orang kurang upaya. Sementara itu, Pusat Vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong beroperasi setiap Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8.15 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang. Orang ramai dan pekerja di premis-premis perniagaan digalakkan melengkapkan suntikan vaksin untuk mencapai sasaran sekurang-kurangnya 70% sebelum fasa peralihan pada 19 November ini. Pengambilan vaksin COVID-19 merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat daripada kesan bahaya COVID-19. Semakin ramai masyarakat dan rakyat Brunei Darussalam melengkapkan suntikan vaksin, semakin rendah kesan COVID-19 terhadap kesihatan awam dan masyarakat. Semasa tempoh mencabar gelombang kedua jangkitan COVID-19, kesihatan fizikal dan mental adalah sangat penting. Ini bagi memastikan kesihatan yang terbaik termasuk kesihatan mental dan akses bagi penjagaan dan sokongan bagi semua masyarakat. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam ucap tama semasa November 2021, perasmian Forum Kesedaran Kesihatan dan Kesihatan Mental Lelaki dan webinars. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menasihatkan masyarakat supaya mengambil peluang teranah di rumah untuk meluangkan masa bersama keluarga. Pada masa yang sama, saling menghubungi rakan dan ahli keluarga lain untuk mendapatkan bantuan dan sokongan. Bantuan juga boleh diperoleh daripada individu-individu yang dipercayai serta memberikan sokongan kepada yang lain melalui masa-masa sukar. Issues surrounding men's physical health and mental health are increasingly worrying, especially now we are in the midst of COVID-19 pandemic, which brings many new challenges in both men's physical health and mental health care. Indeed, there remains very little doubt that the COVID-19 pandemic has changed our lives forever. The way we socialize, work, take care of our life, and even live. This is why ensuring good health, including mental health
And access to care and support for everyone in our society is very important. Forum dan webinar selama 2 hari ini merupakan anjuran bersama Big Begawan Projek dan Pusat Promosi Kesihatan. Forum bertujuan meningkatkan literasi kesihatan dan kemahiran mengatasinya. Sambutan Minggu November tahun ini melibatkan speaker-speaker tempatan dari pelbagai latar belakang dan pengalaman bagi membincangkan pelbagai topik penting dan relevan berkaitan kesihatan lelaki dan kesihatan mental. Suruhanjaya Tinggi British di negara Brunei Darussalam mencalonkan Menteri Kesihatan bagi anugerah kebaikan dan kepimpinan United Kingdom dan Asia Pasifik berdasarkan contoh kepimpinan yang ditunjukkan oleh Menteri Kesihatan terutamanya sepanjang pandemik. Pencalonan tersebut adalah bagi menilai penglibatan berterusan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar dalam persekitaran yang positif, membantu para pekerja mengukuhkan keyakinan dan membolehkan mereka untuk menggunakan bakat mereka dan melahirkan pendapat dan idea tanpa ketakutan dan keraguan. Pencalonan dibuat setelah penilaian teliti satu panel terdiri daripada perwakilan pelbagai industri di United Kingdom dan Asia Pasifik. Pelbagai program pembangunan kapasiti dan kemudahan prasarana disediakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai usaha bagi membangun para belia yang cemerlang dan berjaya. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, berucap demikian semasa sesi dialog bersama belia Majlis Perundingan Kampung dan Persatuan Belia Masjid yang diadakan secara maya pagi tadi. Sesi dialog dianjurkan oleh Dasar Belia Negara dan Strategi di BNS Youth Advisory Group dengan kerjasama Majlis Belia Brunei. Dengan menjalankan aktiviti yang bermanfaat, MPK dan belia-belia masjid memainkan peranan bersama pergerakan belia secara umum di seluruh negara dalam menjadi pemacu untuk mencontohi teladan yang baik dan membantu mengurangkan gejala sosial dari semua lapisan masyarakat. Semasa sesi dialog yang berhormat dan Harunisa binti Abang Haji Asyari selaku pengerusi di BNS Youth Advisory Group dan Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei juga menyatakan kepentingan kolaborasi dalam kalangan MPK Belia dan kumpulan-kumpulan masjid belia dengan menggalakkan kerjasama dengan badan-badan yang sedia ada seperti Majlis Belia Brunei bagi meningkatkan kapasiti masing-masing. Lebih 60 peserta menyertainya. Sesi dialog bertujuan meningkatkan kesedaran tentang program dan inisiatif belia serta pandangan belia bagi perkembangan negara. Juga menyertai ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan setiausaha tetap. Beberapa siri ceramah secara maya disusun sebagai pengisian sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan HPPPN yang diadakan setiap hari Sabtu sepanjang bulan November. Seminar pagi tadi membawa tema penglibatan belia dalam bidang pertanian, menggambarkan belia sebagai generasi yang memainkan peranan signifikan dalam menceburi, menaik taraf dan mengembangmajukan industri pertanian berskala ekonomi serta penglibatan agensi berperanan dalam melahirkan belia berkemahiran dan berdaya maju. Seminar antara lain membincangkan mengenai perkongsian peladang belia yang maju dan berjaya, kerjaya dalam bidang pertanian dan tidak bergantung kepada pekerjaan di bawah perkhidmatan awam, serta perkongsian mengenai institusi dalam melahirkan belia yang berkemahiran, job ready dan agropreneurs dalam bidang pertanian. Sesi ceramah diharap dapat menjadi platform berkesan untuk meningkatkan lagi keagraban, kolaborasi dan percambahan fikiran dalam sama-sama menyumbang ke arah usaha bagi meningkatkan pengeluaran dan mengukuhkan sekuriti makanan di negara ini.
Masyarakat disaran untuk lebih peka dan tidak mengambil sikap mudah terhadap arahan yang sentiasa diuar-uarkan di mana-mana media massa dan media sosial dalam hasrat untuk membawa negara kepada kejayaan pengawalan wabak COVID-19 dengan sepenuhnya. Antara lain, langkah kerajaan dalam strategi memutuskan penularan rangkaian jangkitan wabak ialah melalui operasi pulih. Melaluinya, kerajaan terus memberigakan pengaruh media dan bahan penyiaran agar masyarakat sentiasa terdidik dan mampu untuk menapis dan memastikan maklumat yang diterima adalah sahih dan benar, terutama sekali pemakluman mengenai arahan-arahan berkaitan langkah kawalan yang dikuatkuasakan kerajaan. Sepuluh orang penduduk dari 2 buah kampung yang dilanda banjir di Ulu Blai dipindahkan setelah rumah mereka dinaiki air berikutan hujan yang turun sejak beberapa hari kebelakangan. Mangsa banjir yang dipindahkan termasuk 3 penduduk termasuk 2 warga emas dari Jalan Kandul Bukit Sawat. Sementara itu, 7 penduduk kampung Sungai Mau telah dipindahkan sementara di Balai Raya Sungai Liang. Bantuan berupa barangan kepada mangsa banjir juga diberikan. Menurut pemantauan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, 4 jalan raya utama di Mukim Bukit Sawat dan Mukim Labi masih ditutup susulan paras air yang tinggi dan tidak selamat dilalui kenderaan. Paras air melebihi 1 meter tinggi di Jalan Utama Merangking Hilir, Jalan Raya menuju ke Jambatan Sungai Kagu, Jalan Raya Labi menuju ke Bukit Puan dan Jalan Raya Beluhur. Bagi kemudahan perjalanan penduduk kampung yang terjejas di Kampung Bukit Puan dan Kampung Labi, pengangkutan menggunakan perahu secara berjadual disediakan bermula pukul 7 hingga 9 pagi dan 3 hingga 5 petang. Dalam pada itu, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei memasang sementara steel girder di jambatan Sungai Rampayoh bagi kegunaan penduduk Kampung Mendaram Besar, Kampung Mendaram Kecil dan Kampung Teraja.